Seperti mana keadaan ekonomi kita sekarang ini akibat wabak pandemik COVID-19. So, banyak company, tak kisah company besar ke company sederhana, kecil dan sebagainya, ada yang gulung tikar dan terkesan daripada itu juga ada pekerja-pekerja yang telah dibuang kerja untuk apa orang kata untuk cover balik apa yang company untuk mendapatkan keuntungan dan terpaksa membuang pekerja mereka. So melalui rancangan Malaysia yang ke-12, so kita sebagai rakyat menahan pun boleh apa orang kata menyuarakan sedikit pendapat lah. So tanpa melengahkan masa lagi, jom apa ini pendapat saya tentang apa kepentingan ekonomi pada ketika ini. So tanpa melengahkan masa lagi, jom kita mulakan video ini. Salam NHA Channel di sini. Kepada yang telah subscribe, terima kasih. Dan kepada yang datang ke channel ini, bantu saya dengan tekan butang subscribe dan tekan butang loceng untuk notifikasi anda. Okey, so seperti dalam tajuk, keadaan ekonomi sekarang agak apa orang kata agak meruncing ataupun merundum disebabkan pandemik wabak COVID-19. So, pihak kerajaan telah merancang ataupun merencanakan iaitu rancangan Malaysia yang ke-12. So, ini adalah pendapat apa yang kita boleh sampaikan sebagai rakyat merahan ataupun netizen untuk langkah-langkah ekonomi pada yang masa akan datang, iaitu pada tahun bermula 2022. So ini adalah pendapat saya, mungkin ada yang boleh terima, mungkin ada yang tak boleh terima. So tanpa melengahkan masa lagi, jom kita sembangkan ataupun suarakan sedikit sebanyak pendapat. Jom. Okey, seperti ekonomi ataupun yang kita alami sekarang, keadaan ekonomi pun kurang memberangsangkan akibat wabak COVID-19. So, apa orang kata, Malaysia sedikit demi sedikit untuk menyelesaikan ataupun untuk apa orang kata untuk memulihkan keadaan ekonomi, sedikit sebanyak membantu ekonomi negara di samping menyediakan peluang pekerjaan kepada rakyat yang terjejas dan membantu golongan-golongan apa orang kata yang terjejas akibat wabak COVID-19. So dekat sini apa yang saya nak sampaikan adalah mungkin yang pertama ni mungkin pihak kerajaan boleh menunda ataupun menghentikan projek mega, tak kisah mana-mana projek mega yang telah direncanakan ataupun telah yang dirancangkan pada tahun-tahun sebelumnya yang masih tertangguh, untuk menggunakan duit tersebut membantu apa orang kata industri-industri kecil dan sederhana yang terjejas. Okey, dan di samping itu juga kadang-kadang company yang besar pun terjejas akibat wabak COVID-19. So kita fokus dulu untuk membawa ataupun membantu apa orang kata projek kecil dan sederhana, serta apa orang kata company-company yang boleh memberikan ekonomi kepada negara walaupun mengambil masa. Itu yang saya apa kata itu yang bagi pendapat saya lah. Okey, yang kedua, okey, apa orang kata bantu rakyat melalui kemudahan asas, terutama apa orang kata yang masyarakat yang duduk di kawasan pedalaman yang tak ada air, yang tak ada elektrik, yang susah untuk bergerak dan sebagainya dari segi jalan raya. So mungkin anda boleh lihat daripada mungkin daripada Semenanjung pun ada walaupun kalau masih ada kawasan-kawasan yang belum membangun di segi okey, yang paling penting adalah keadaan Sabah Sarawak, iaitu apa orang kata kemudahan asas seperti air, elektrik dan pengangkutan lah, maksudnya jalan tadi yang perlu dilakukan oleh kerajaan untuk membantu supaya apa orang kata masyarakat yang duduk di pedalaman dapat merasai kemudahan seperti mana apa yang penduduk bandar dapat rasakan lah. Itu yang kedua. Okey, yang ketiga, ini adalah last sekali, mungkin tak banyak yang saya boleh suarakan. Apa orang kata kita apa orang kata kita cuba membantu
dengan minimumkan apa-apa keperluan yang memerlukan. Maksudnya dari segi menyediakan barangan asas ataupun keperluan khas seperti perubatan dan sebagainya kepada rakyat yang tak mampu ketika ini. Apa yang saya katakan tadi adalah keperluan yang memerlukan ketika ini. Contoh mungkin dari segi pendidikan, perubatan, dan apa-apa yang diperlukan seperti macam rutin lah untuk harian oleh rakyat. Mungkin pihak kerajaan boleh fikirkan bab-bab tersebut ataupun mungkin dah ada dalam rancangan Malaysia ke-12. Ini dapat memudahkan rakyat dan rakyat akan mungkin dapat mengurangkan tekanan dari segi kewangan, mental dan emosi disebabkan ada golongan-golongan yang terjejas dan memerlukan bantuan seperti yang saya sampaikan tadi, bukan berbentuk wang sahaja, mungkin di segi bantuan lain dan sebagainya lah. Mungkin kerajaan boleh naik tarafkan lagi apa yang kurang dalam beberapa tahun yang lepas. Okey, itu saja yang saya nak sampaikan. Mungkin idea ataupun pendapat ini boleh diterima pakai dalam pembentangan parlimen nanti. Okey, sampai di sini saja perkongsian saya kali ini. Jangan lupa support NHA Channel, subscribe NHA Channel sehingga kita berjumpa lagi pada next video yang datang. So dah tengok kan? Subscribe lah, bye. Assalamualaikum.